Hai, Assalamualaikum. Nama saya Aisyah Aliana binti Budiman. Umur 15 tahun. Perlu ke beritahu umur? Hai, Assalamualaikum. Nama saya Aisyah Aliana binti Budiman. Hari ini saya akan bercerita tentang tajuk Kerajaan Bani Umayyah. Buku teks Usuluddin tingkatan 3, muka surat 189. Sekarang saya akan ceritakan tentang latar belakang ataupun bagaimana terlahirnya dinasti Umayyah ini. Selepas berlakunya perang yang sengit di antara Muawiyah dan Ali, maka berakhirlah pemerintahan dengan perlantikan Muawiyah di Syam dan perlantikan Ali di Iraq. Kemudian Ali dibunuh dan diganti selepas itu oleh anaknya Hasan. Hasan menyerahkan pemerintahan kepada Muawiyah pada tahun 41 Hijrah selepas perdamaian di antara keduanya. Maka bermulalah pemerintahan Umayyah dan kerajaan negara Islam pada ketika itu selama 90 tahun daripada 41 Hijrah hingga 132 Hijrah. Pengasasnya pada ketika itu ialah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah mula mengasas negara tersebut dengan meletakkan nama datuknya iaitu Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf. Maka zaman Muawiyah merupakan zaman beraja dan beliau merupakan raja Islam pertama ataupun yang terawal ketika itu. Dan benarlah kata Nabi Muhammad SAW, pemerintahan dalam kalangan umatku hanya 30 tahun. Kemudian sistem beraja selepas itu. Riwayat Imam Ahmad. 30 tahun telah berlalu oleh kekhalifahan Hasan Ali. Maksud kata-kata Nabi ni ialah pemerintahan dalam kalangan umatku hanya 30 tahun saja. Kemudian akan berlakunya pemerintahan sistem beraja. Maksudnya kerajaan Umayyah tu merupakan kerajaan yang menggunakan sistem beraja. Sebab dah habis dah 30 tahun iaitu pada waktu kekhalifahan Hasan bin Ali. Waktu tu 30 tahun habis dan sistem beraja iaitu kerajaan Umayyah. Berikut merupakan silsilah pemerintah pada kerajaan Umayyah. Sekarang saya akan ceritakan tentang 3 watak khalifah Bani Umayyah, iaitu antara khalifah yang terkenal ataupun yang utama dalam kerajaan Bani Umayyah ini. Yang pertama ialah Muawiyah bin Abi Sufyan. Nama sebenarnya ialah Abdul Rahman Muawiyah bin Abi Sufyan al-Umayyah al-Qurashi bin Sakhr bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf. Ibunya bernama Hindu binti Utbah bin Rabi'ah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf dari kaum Quraisy Hashim. Beliau berketurunan Nabi di Abdul Manaf. Latar belakang Muawiyah bin Abi Sufyan ini ialah dia dilahirkan di Mekah 5 tahun sebelum misi. Muawiyah adalah seorang lelaki yang tinggi, putih, cantik dan megah. Sekiranya dia ketawa, bibir atasnya dipusingkan macam ni. Maksudnya dia seorang yang sangat lemah lembut dan sopan. Tidak ada bahaya yang diketahui tentangnya sebelum Islam, baik oleh tangan ataupun lidah. Antara saudara dan saudari Muawiyah adalah Yazid, Utbah, Ambasa, Ramlah, Al-Hakam, Uzza dan Umaymah. Dia memeluk agama Islam dengan ayah dan abangnya Yazid pada hari penaklukan. Muawiyah adalah salah satu orang Arab yang licik. Dia fasih, lemah lembut, bermaruah dan pemurah. Dia juga belajar menulis dan matematik. Seterusnya, kekhalifahan dan pembaharuannya. Muawiyah mengambil alih khalifah pada tahun 41 Hijrah setelah diserahkan kepadanya oleh Hasan bin Ali. Dia adalah raja pertama dari dinasti Umayyah dan merupakan pengasas dinasti Umayyah tersebut. Kekhalifahannya bertahan sehingga ia mencapai usia tua dalam jangka waktu 19 tahun. Antara pembaharuan yang dibuat olehnya ialah dia adalah orang yang pertama menjadikan Damsyik sebagai tempat pemerintahan khalifah. Penaklukannya mencapai sehingga Lautan Atlantik dan dia menakluki negara Sudan, banyak pulau-pulau Yunani dan Dardanelles di Turki. Seterusnya, beliau juga merupakan orang yang pertama mendirikan mihrab di masjid. Mihrab merupakan tempat untuk imam solat macam ni.
Seterusnya ialah kematiannya. Dia meninggal di Damsyik, iaitu ibu kota Syria, pada usia 78 tahun setelah memberikan tugas khalifah ini kepada anaknya, iaitu Yazid bin Muawiyah. Dia dikebumikan di Damsyik dan kematiannya adalah pada Rejab tahun 60 Hijrah. Khalifah yang kedua ialah Abdul Malik bin Marwan. Nama sebenarnya ialah Abdul Malik bin Marwan Ibnu Al-Hakam Ibnu Abi Al-As bin Umayyah Abu Al-Walid Al-Umayyah. Anaknya bernama Marwan bin Al-Hakam bin Abi Al-As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Dan ibunya ialah Aisyah binti Muawiyah bin Al-Mughirah bin Abi Al-As bin Umayyah Al-Akbar Al-Qurashi. Latar belakang Abdul Malik bin Marwan. Beliau dilahirkan pada tahun 26 Hijrah dan dibesarkan di Madinah. Beliau berkulit putih, tidak kurus atau gemuk dan mempunyai wajah yang tampan. Beliau belajar sains Islam dan cemerlang dalam pelajarannya. Kemudian beliau pindah ke Damsyik untuk mengambil pengetahuan dari para ahli hukumnya. Beliau merupakan seorang penyair, penulis dan pemidato. Muawiyah menggunakannya di Madinah ketika beliau berusia 16 tahun. Kekhalifahan dan pembaharuan Abdul Malik bin Marwan. Kekhalifahan diserahkan kepadanya selepas kematian ayahnya, iaitu Marwan bin Al-Hakam pada tahun 65 Hijrah. Masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan adalah selama 21 tahun. Antara pembaharuan yang dilakukan olehnya ialah yang pertama, penghapusan pergerakan luar. Yang kedua, pemindahan Diwans dari Parsi dan Rom ke Arab. Yang ketiga, melaraskan huruf dengan titik dan pergerakan. Yang keempat, dia adalah yang pertama memetik dinar dalam Islam. Dan yang terakhir, beliau merupakan orang yang pertama menulis dalam bahasa Arab di dalam rumah mereka. Seterusnya, kematiannya. Abdul Malik bin Marwan meninggal pada usia 60 tahun pada tahun 86 Hijrah. Sebelum kematiannya, dia mengesyorkan penggantian selepasnya kepada anaknya, iaitu Al-Walid. Khalifah yang ketiga ialah Omar bin Abdul Aziz. Nama sebenarnya ialah Abu Hafs Omar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam Umayyah Al-Qurashi. Beliau merupakan khalifah yang baik dan raja yang adil. Beliau adalah khalifah Umayyah yang ke-8. Bapanya, Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam, merupakan salah seorang khalifah terbaik Bani Umayyah. Ibunya bernama Ummu Asim binti Asim bin Omar ibnu Al-Khattab, juga disebut sebagai Laila. Latar belakang Omar bin Abdul Aziz. Beliau dilahirkan pada tahun 61 Hijrah di Madinah. Beliau berakhlak mulia, sopan santun, penuh akal, berilmu pengetahuan, ahli jiwa, suka bertaubat, taat kepada Tuhan dan jujur. Omar bin Abdul Aziz mengumpulkan Al-Quran sejak dari kecil lagi. Dia dibantu oleh kesucian dirinya untuk mengumpul Al-Quran. Beliau juga minat terhadap hadis Nabi. Omar bin Abdul Aziz dibesarkan di tangan para ahli hukum dan cendekiawan kota. Dia memilih ayahnya, Saleh bin Ghaisan, untuk menjadi pendidik Omar. Jadi, Saleh mengambil alih disiplin dan dia diharuskan untuk solat wajib di masjid. Kekhalifahan dan pembaharuannya. Omar bin Abdul Aziz adalah salah seorang gubernur pada zaman Sulaiman bin Abdul Malik. Apabila Sulaiman bin Abdul Malik meninggal dunia pada tahun 99 Hijrah, Omar menjawat jawatan khalifah. Beliau merupakan seorang yang adil, baik dan berminat dalam politik. Beliau bertindak berdasarkan kitab dan sunnah dalam politiknya, bertapa dengan khalifah dan bercakap benar. Kekhalifahannya hanya selama 2 tahun, 5 bulan dan 4 hari. Antara pembaharuan yang dilakukan oleh Omar ialah menyebarkan pengetahuan dengan menghantar sarjana ke bandar dan padang pasir, perintah untuk menulis tahun, dan pembahagian pendapatan dan kekayaan yang adil. Kematiannya. Omar bin Abdul Aziz meninggal pada hari Jumaat pada tahun 101 Hijrah pada usia 40 tahun. Beliau menyebut bahawa dia menyiram racun dan dia mati kerana itu, dan dia dikebumikan di Syam. Okey, untuk tajuk yang kedua pula, iaitu ketamadunan dalam kerajaan Umayyah.
Waktu era dinasti Umayyah tu munculnya tamadun manusia. Era Umayyah ni bukan hanya era penaklukan yang besar, tapi era ni juga menyaksikan bermulanya pertumbuhan daripada segi pendidikan, pertanian, kejuruteraan, kekuatan seni bina dan ketenteraan. Jadi saya akan terangkan satu persatu, bermula daripada pendidikan. Masyarakat waktu era Umayyah tu paling berminat dengan ilmu-ilmu Islam tulen. Contohnya macam tafsir, hadis, fiqh, bahasa Arab dan sastra. Oleh sebab itu, tertubuhnya sekolah-sekolah di setiap bandar dan kampung yang mengajar ilmu-ilmu ini. Pengajar yang mengajar ilmu-ilmu ini ialah daripada kalangan para sahabat Nabi sendiri, tabi'in dan ahli ulama. Orang Islam pada waktu itu sangat menjaga warisan ilmu mereka. Selain daripada ilmu mereka sendiri yang saya katakan tadi, mereka juga menjaga ilmu luar, iaitu ilmu orang asing yang mereka dapati daripada negara-negara lain. Oleh itu, mereka mula beralih kepada ilmu-ilmu daripada negara luar ini dan terjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Antara contoh ilmu-ilmu luarnya ialah falsafah, perubatan, ekonomi, matematik dan kimia. Seterusnya dalam bidang pertanian, Umayyah membina jabatan, empangan, memotong terusan, membina roda air, kincir angin dan kilang sehinggalah pertanian berkembang dan terus berkembang. Mereka juga mengurus tanah dan membaik pulih penambakan dan penanamannya agar cukai meningkat. Muawiyah bin Abi Sufyan juga menanam tanah mati di Syam dan menjadikannya kebun-kebun bunga. Bunga. Seterusnya daripada segi ketenteraan. Kerajaan pada ketika itu telah mengeluarkan sebahagian besar dari sumber kewangan kerajaan untuk bidang ketenteraan. Mereka mengeluarkan gaji untuk tentera dan allowance untuk zuriat dan pertolongan untuk mangsa-mangsa yang terbunuh. Selain itu, mereka juga telah mendirikan kem-kem askar di medan-medan peperangan. Tujuan kem-kem askar ini dibina adalah untuk menguatkan lagi askar-askar mereka. Mereka juga menggalakkan penduduk setempat untuk berpindah dan duduk di kem tersebut. Di kem tersebut, mereka membahagi-bahagikan tanah untuk pertanian. Mereka juga telah membina rumah-rumah untuk dijadikan tempat tinggal mereka di situ. Di dalam rumah tersebut, mereka menyimpan makanan, senjata dan pakaian. Kem ini dilindungi dengan pagar dan parit di antara pelabuhan dan pintu masuk kem. Tahun berganti tahun, dunia telah semakin moden, jadi kem ini juga telah banyak berubah. Daripada dahulunya yang hanya kem biasa yang mempunyai tempat tinggal saja, kini mempunyai tempat-tempat ibadat, pusat-pusat pendidikan dan pasar-pasar. Antara jenis senjata darat yang digunakan oleh askar-askar pada dinasti Umayyah pada ketika itu ialah tentera berkuda, pokok berduri, meriam lastik dan kereta kebal. Pada tentera berkuda itu, mereka membuat perisai kuda dan pelana dan ladam kaki untuk kuda, pedang dan tombak, perisai, baju besi, busur panah dan lain-lain lagi untuk tentera berkuda. Pokok berduri ni dia memainkan peranan yang serupa dengan ranjau di era moden sekarang. Yang ketiga ialah meriam lastik. Meriam lastik ini mempunyai kesan yang berkesan dalam memecahkan pengepungan. Kereta kebal ialah alat untuk menyerang dan memusnahkan benteng. Selain itu, kerajaan pada ketika itu juga memperkuatkan kekuatan tenteranya dengan membangunkan angkatan tentera laut, armada dan membangun peranan pembuatan kapal. Yang seterusnya ialah kejuruteraan seni bina. Zaman Umayyah dicirikan oleh gaya seni bina pertama dalam sejarah Islam. Yang paling penting ialah Masjid Umayyah di Damsyik, Kubah Batu dan Masjid Al-Aqsa di Jerusalem. Kubah Batu tu kita kenali sebagai Rock of the Dome. Orang selalu sebut Rock of the Dome kan, yang ada warna kuning tu. Itu merupakan ciri seni bina yang paling penting pada ketika itu dan juga sekarang. Seterusnya, Bani Umayyah mengambil seni dan industri dari Bizantium, Syria dan lain-lain setelah mereka menakluki negara mereka. Kerajaan Umayyah membina kubu-kubu di pedalaman Syam untuk aktiviti berlatih pemburuan. Maka di dalamnya terdapat 30 kubu-kubu. Antaranya ialah kubu daerah timur, kubu daerah barat, kubu Amrah dan kubu Musyatta. Yang seterusnya ialah mereka mencipta kompilasi bangunan. Kita dapat lihat penggunaan gerbang kayu dalam bentuk lengkungan. Mereka tak buat gerbang kayu dalam bentuk
segi empat macam biasa, tapi mereka buat dalam bentuk lengkungan. Dan mereka juga menggunakan marmar untuk lantai. Mereka sudah mula menggunakan batu bata, marmar. Seterusnya, Abdul Rahman memulakan pembinaan Masjid Besar Cordoba semasa pemerintahannya. Dia menambahkan ke dalam masjid itu ciri-ciri seperti lengkungan besi, lengkungan batu dan penggunaan hiasan berukir untuk hiasan di dalam masjid tersebut. Seterusnya saya akan ceritakan tentang faktor-faktor peradaban dinasti Umayyah. Macam mana dinasti Umayyah agak terkenal pada ketika itu. Yang pertama adalah disebabkan oleh kestabilan negara atau kerajaan tersebut, kebijaksanaan khalifah dan kepintaran mereka dalam mentadbir negara dan mengekalkan keamanannya. Maknanya apa-apa pun dalam sebuah negara mesti bergantung pada khalifah, pemimpin yang memimpin pada ketika itu. Jika baik pemimpin itu, maka baiklah seluruhnya. Seterusnya, menentukan hakim mengikut kelayakan. Jika ada apa-apa masalah yang memerlukan hakim untuk mengadili sesuatu, mereka memilih hakim yang berkelayakan, bukannya sekadar pilih disebabkan jawatan ataupun yang lain-lain. Yang ketiga, kekuatan daripada pegangan hakim dengan gaya kehakiman yang kuat. Maksud di sini ialah hakim tersebut sangat bertanggungjawab. Jika ada sesuatu masalah, dia pandai mengurus masalah itu. Dia menjatuhkan hukuman itu sesuai dengan tindakan si pelaku. Seterusnya, memberi pelantikan kepada ulama dan mereka bermesyuarat dalam hal-hal negara. Mereka menyanjung, pada waktu itu mereka menyanjung para ulama, dan apa-apa sahaja perbincangan berkaitan hal negara, mereka akan bermesyuarat dulu sebelum membuat keputusan. Dan akhir sekali, pegangan kepada syariah Islamiah dalam pentadbiran negara. Mereka mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Islam dalam mentadbir negara tersebut. Dan cara ini sangat bertepatanlah kerana mereka orang Islam dan Islam telah ajar step by step daripada mula cara untuk bersikap adil, cara untuk mentadbir, cara untuk menjadi seorang pemimpin. Dan apabila mereka mengikut cara Islam, maka kerajaan mereka pada ketika itu sangat maju dan berjaya. Faktor yang kedua iaitu kestabilan ekonomi. Mereka mengambil berat hal negara seperti pertanian dari setiap aspeknya dan perniagaan import dan ekspor. Yang kedua, mereka membahagikan hasil dan faedah dengan cara yang adil. Dan yang ketiga, penguasaan ke atas kebanyakan kaedah perdagangan yang asas dan pergerakan mereka dengan orang Inggeris menghasilkan pembukaan kota Islam yang besar. Maksud di sini, mereka bekerjasama dengan orang luar untuk memajukan lagi ekonomi mereka pada ketika itu. Faktor yang ketiga ialah perkembangan ilmu pendidikan dan budaya. Mereka mewujudkan aktiviti pendidikan ilmiah dan mencatat ilmu Islamiah. Segala apa ilmu yang mereka dapat, mereka akan catat. Seterusnya, ada kemasukan bangsa-bangsa baru dalam Islam. Apabila masuknya sesuatu bangsa baru, mereka mengambil iktibar atau mengambil ilmu daripada bangsa baru tersebut untuk memberi faedah kepada mereka. Maksudnya mereka berkongsi ilmu dan mempelajari ilmu baharu daripada bangsa tersebut. Dan yang ketiga ialah bermula pergerakan penterjemah ilmu asing kepada bahasa Arab. Apabila berkembangnya ilmu pendidikan dan budaya, maka penduduk-penduduk pada zaman itu mempelajari bahasa asing dan menjadi penterjemah kepada bangsa-bangsa ataupun puak-puak yang datang pada ketika itu yang tidak boleh berbahasa Arab. Maka mereka menjadi penterjemah bahasa Arab kepada ketika itu untuk pelawat-pelawat yang datang. Setiap permulaan pasti ada pengakhirannya. Begitu juga dengan kerajaan Umayyah. Sekarang saya akan ceritakan tentang faktor-faktor kejatuhan kerajaan Umayyah. Faktor yang pertama ialah pembaziran berleluasa. Kemudian perselisihan antara anak cucu Bani Umayyah, meninggalkan khalifah-khalifah Bani Umayyah tentang kepimpinan agama, kelalaian khalifah-khalifah Umayyah dalam penyebaran dakwah Abbasiyah, bertukarnya khalifah Islamiyah kepada raja pewarisan tahta. Maksud kat sini, pada mulanya Islam memerintah dengan cara pelantikan khalifah, tetapi kerajaan Umayyah ini jatuh disebabkan mereka memilih khalifah berdasarkan pewarisan tahta seperti yang kita buat sekarang. Disebabkan itu jatuhnya kerajaan Umayyah pada ketika itu. Dan yang terakhir ialah perselisihan mazhab antara Ansar Bani Umayyah dan majoriti daripada As-Sunnah, Syiah, Khawarij dan Abbasiyah. Love it how you love me electric like you do. Love